asas 8 ke asas 5. So nak kita kena tukar kepada asas 10 dahulu, baru kita boleh tukarkan kepada asas 5. So kita boleh tukarkan 205 asas 8 kepada asas 10 hanya dengan kita buat kotak dia lah. First kita kena tahu posisi dia macam biasa. Ingat paling kanan sekali dekat asas dia sentiasa dengan kosong. Lepas tu boleh naik satu-satu, tambah satu, tambah satu. Okay, ini adalah dia punya punca kuasa dia untuk nombor 8 sebab asas 8. So 2 darab 8 asas 2 kita tambahlah. Tu sebab itu nilai untuk nombor 2. Lepas tu kosong tak payah, dia aja. Lepas tu 5, 8 asas 1. So 5 lah bersamaan dengan. Kita boleh tekan kalkulator. Kalau tekan kalkulator kita akan dapat 133. So itu adalah asas 10 daripada 205 asas 8. So dari sini kita boleh tukar kepada asas 5 dengan boleh buat pendaraban berulang. 133. Buat pendaraban berulang. 5 lah Apa boleh kita buat? Kita just buat 133 bahagi dengan 5, kita akan dapat kita akan dapat 26.6. So maksudnya dia akan ada baki. So apa kita buat lepasnya? 5 darab 26. Okay, so sini 26 kan. 5 darab 26. Tolak 133, kita akan dapat negatif 3. So maksudnya baki dia ialah 3. So 26 bahagi 5, 5.5. So 5 darab 5, 5. So 5. So 25 tolak 26, 1, 5. Okay, lepas kita buat 5 satu lagi. Boleh bahagi dengan 5 lah, dapat 1. So tak ada baki. 1 jadi tak ada baki, kosong. 5 darab dengan kosong, kita dapat baki dia 1. So jawapan dia akan jadi 1013 asas 5. Macam tu sajalah. Okay, itu untuk A. Seterusnya, okay, next time susun betul sikit sebab sebenarnya kalau awak boleh letak belah sini, lepas tu pendaraban letak kat bawah, dia lagi kemas lah. So saya buat ini A dia. B. So dia nak 1110 asas 2 tolak dengan 11101. Kita boleh pinjam je pun. Pinjam kosong, 1 tak boleh tolak. So pinjam sebelah sini dia akan jadi kosong. Jadi 2. Sebab sini asalnya asas 2 kan. Asas 2 so tambah dengan 2 lah. So 2 tolak 1, 1, 0, 0, 0. Asas 1, 0. Ini akan jadi 2 juga. Pinjam sebelah. So jadi 1. Sama juga akan jadi 2. Pinjam sebelah. 0, 2, 1, 1. So jadi 1, 1, 0. 0, 1 asas 2. So macam tu sajalah cara dia. Okay, next. Nombor 2. Pada graf di ruang jawapan, lurikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga kesamaan y lebih besar pada negatif x2, negatif x, 2y lebih besar atau sama dengan x soalan 6 dan y lebih kecil daripada 4. Okay. Korang boleh, awak semua boleh lukis balik atau kalau ada kertas graf ke apa ke kan, boleh buat kertas graf. Dalam kertas graf kalau tak ada, boleh pakai kertas biasa je, just lukis balik, lepas tu boleh lihatlah mana kawasan yang perlu dilurikkan. Okay.
Okay. Saya assume semua dah at least paling-paling pun dah agak lah mana kita boleh buat. Okay. So, pertama sekali kita kena tengok balik dia punya garisan-garisan dia lah. So, y lebih besar atau sama dengan negatif x. So, garisan dia adalah yang ini. Dua y lebih besar atau sama dengan x tambah 6. So, itu garisan dia. Last sekali, y lebih kecil daripada 4 atau y bersama dengan 4. So, maksudnya sini adalah dia punya graf dia. Okay. Ini adalah y bersama dengan 4. Okay. Disebabkan dia macam tu, sepatutnya tak macam tu lah. Saya try to make sure dia betul sikit. Allah. Ni, 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 ni. Dia garisan, betul. Tapi make sure garisan ni mesti garisan putus. Putus, okay. Kau tak nantikan dia boleh consider salah jugalah. Lepas tu dia cakap lebih besar besar daripada, so maksudnya ia ni mesti naik ke atas. So sini kawasan dia. Yang ni pula besar daripada, so besar kepada pun dia akan naik atas juga. Okay. Kecil daripada maksudnya dia turun bawah lah. Okay. Kawasan yang melengkapi ketiga-tiga naratif adalah di sini. So sinilah kawasan yang kita kena. So saya lori kat sini, so okey lah. Settle. Next. Soalan nombor 3. Benda pada X hendak membina sebuah padang permainan yang berbentuk segi empat tepat. Panjang padang itu adalah lebih 50 meter daripada lebarnya dan luas padang permainan itu adalah 250 meter persegi. Hitung panjang dalam meter padang permainan itu. Okay.
So, saya rasa at least dah ada idea orang nak buat macam mana. So, kita check sama-sama. So, basically macam mana sebenarnya kita nak buat soalan nombor 3 ni. Alright, kita baca balik soalan. Bila pada X, dia nak buat satu padang permainan. Okay. Dalam sebentuk segi empat lah. Segi empat tepat lah. So, dia cakap yang pentingnya panjang padang tu kena 15 meter lebih. Dari lebar dia lah. So, maksudnya let's just say lebar dia satu panjang untuk satu panjang ni lah. So, dia punya panjang padang dia mesti 15 meter lebih. Dan luas keseluruhan padang mestilah 250 meter tu apa yang dia nak. Jadi kalau kita boleh lukiskan dahulu, pattern dia macam ni lah. Tepat tu. Katakan lebar dia adalah X. So maksudnya panjang dia adalah X tambah 15. Dan penting keseluruhan dia mesti 250 meter. Okay. So kita boleh masukkan dalam calculation ialah X. Kalau kita darabkan dengan X tambah 15, mesti bersama dengan 250. Okay. So, dari situ kita akan dapat jawapan dia ialah X kuasa 2. Kalau saya boleh masuk ke sini, X kuasa 2. Maksudnya X kita masuk ke dalam. Tambah dengan 15X. Dan kita boleh tolakkan dengan 250. Kita akan dapat jawapan dia mesti kosong. So, kita dapat quadratic equation. Okay. Persamaan kuadratik. So, dari situ kita boleh cari sahajalah dia punya. Kita boleh fakturkan dia. Dan kalau boleh buka calculator juga sebenarnya. Okay. Kalau pakai calculator, aku akan dapat faktor DI ialah X tolak 10 dan juga X tambah 25. Okay. Ini adalah faktor dia. So, dari situ kita dapat tahu X boleh jadi sama ada tolak 10 atau X juga boleh jadi tambah 12. Okay, X tambah 25, 12 pula. X tambah 25 sama dengan kosong. Disebabkan ini akan jadi X negatif 25. Ini akan jadi X negatif bersama dengan 10. Dan kita tak boleh ada negatif 25 punya panjang. So, this one boleh buang lah. Dan sekarang kita nak tahu panjang. Kita tahu X ada 10. So, panjang dia ialah 10 tambah 15 dan dapat 25. Okay. So, macam tu saya buat dia. So, ni sebenarnya soalan berkenaan dengan kuadratik lah. Seterusnya. Nombor 4. Dan darjah 1 OABC ialah sektor bulatan jejari 7 cm dengan pusat AOC sebuah segi empat sama, ACD satu sukuan bulatan berpusat di D. Okey. Gunakan pi 22.7 hitung perimeter sentimeter kawasan berlorek. Perimeter sentimeter kawasan berlorek. Perimeter, okey.
Okey. Sekejap kita check soalan nombor 4. Dia cakap sektor bulatan ni 7 cm. Okey, dah bagi 7 cm. Pusat dia O, AOC bulatan. Okey. Lepas tu ada sebuah segi 4 sama kat situ. Okey. ACD satu sekuatan bulatan pusat ganti. Gunakan pi, carikan pesan belurit. So belurit mesti, kalau tak betul-betul dia punya perimeter perlu kita cari adalah circumference untuk 3/4 bulatan ni dan juga circumference 1/3 bulatan yang ni lah. So dua tu saja yang perlu kita carikan. So sekarang apa yang perlu kita buat ialah kita cari je circumference ni. Kita ingat balik formula circumference adalah 2 pi r atau 2 pi j. Okay. Itu dia punya ni lah. Dan sekarang ni kita tengok balik betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Okay, ini adalah segi 4 tepat. Segi 4 sama dia cakap. So maksudnya panjang sini, panjang sini, panjang sini, panjang sini semua sama. So kita punya R atau J dia semua 7 lah. Tak ada masalah. Dan sekarang ni apa kita boleh buat ialah kita kena tengok betul-betul. Kalau kita perasan ini hanya 270 sahaja. Dia punya darjah dia. Okay. Sebab dia bukan 360 darjah lah. Sebab dia 3/4 bulatan. So ni adalah 90 darjah. Okay, dari situ apa yang boleh kita buat? Kita perlu tambah sajalah, iaitu 270 per 360. Okay. Darab dengan pi iaitu 227, sudah bagi kita kat atas. Darab 2, sorry saya tertinggal 2, patut ada 2 tadi. Darab dengan J, 7. Okay, kita tambahkan pula dengan 90 per 360. Darab 2, sepatutnya dulu. 227 pi darab R. Alright. So dari situ kalau kita dapat tu, kita boleh tambahkan sahaja, kita akan dapat jawapan ialah 23. Dan sini kita akan dapat 11. Boleh kalkulator lah So kita akan dapat 40. 4 cm. Okay. So itu adalah perimeter keseluruhan. So macam tu sahajalah. Ya. Okay. Sorry. Kita just tengok nombor 5. Ada soalan lebih kita. Okay, tengok nombor 5 pula. Dalam darjah 2, O ialah asalan PQRS sebuah segi 4 selah bersama garis lurus QR ialah QR is 2y equals to negative x plus 13. Okay, cari persamaan bagi garis lurus RS dan cari pertasan y bagi garis lurus RS.
Okey. Jom kita cek sama-sama soalan nombor 5. So rajah 2 ni keseluruhan O ialah asalan. O kosong adalah asalan. Okay. So persamaan garis lurus QR. So QR ni persamaan dia ialah 2Y tolak X tambah 13. Okay. Lepas tu dia tanya cari persamaan lurus RS. Dia suruh kita cari yang ini. Okay, ni kita ada 92. Ini kita tak ada. So kita nak kena dapatkan 2 poin lah sekurang-kurangnya. Okay. So apa yang boleh kita buat ialah first kali kita dapat tahu sebelah sini dan sebelah sini mesti selari. Sebab ni adalah segi 4 selari kan. So dia mesti selari lah. Okay. So dari situ kita boleh carilah PS punya dengan cara first kita ambil 2Y bersamaan dengan negatif X tambah 13. Kalau kita turunkan Y akan dapat bersamaan dengan negatif X per 2 tambah 13 per 2. Okay. Dengan tu kita boleh jumpa terus dia punya M dia. Okay. Dia punya apa? Gradient dia atau kecerunan dia kita akan jumpalah. So kecerunan untuk QR akan sama dengan PS. Okay. QR akan sama dengan kecerunan untuk PS, iaitu akan dapat negatif 1 per 2. So kita boleh cari pula persamaan untuk PO dengan cara kita boleh cari persamaan apa? PS tu lah. Okay. Saya balik persamaan PS dia. Kita boleh jumpa terus iaitu PS bersamaan dengan ni persamaan untuk PS iaitu Y bersamaan dengan negatif 1 per 2 tambah 3. Sebab kita tahu C dia ialah 3. Sebab ada tunjuk kat sini kan P dia. So daripada situ boleh ada X kat sini. Kita boleh cari X-intercept dia dengan jadikan dia kosong bersamaan dengan negatif 1 per 2 X tambah 3. Okay, kosong ni nak cari X-intercept. So X akan bersamaan dengan, kalau you jalan buatkan dia akan dapat X bersamaan dengan 6. Okay. X akan bersamaan dengan 6. Jadi di situ kita dapatlah S ialah 6, kosong. Okay, kita boleh jumpa terus. Sebab X ni ialah X-intercept untuk garisan PS. So S bersamaan dengan 6, kosong. So sekarang kita boleh cari gradient atau kecerunan untuk RS. So kecerunan RS akan bersamaan dengan okay, 2 tolak kosong bersamaan dengan 9 tolak 6 akan jadi 2 per 3. Okay. So tu kecerunan untuk RS. So kita boleh juga cari dia punya apa? Dia punya inilah. Okey. Dia punya ada X ni. X. Kita boleh cari dia punya apa ni? Equation dia. Kita boleh pilih satu je. Pilihlah 60 ke 92 ke, hak masing-masing, tak ada masalah. Ambil satu, masukkan. Katakan kita ambil 60 so akan jadi kosong bersamaan dengan 2 per 3 6 tambah C. Okey, kita dapat
Kalau you jalankan pergerakan dia, kita akan dapat C bersamaan dengan negatif 4. So dari situ kita dapat equation penuh dia, Y bersamaan dengan 2/3 X tolak 4. Settle. Ini untuk A. B, dia tanya pula ke kita, cari pintasan Y bagi garis lurus RS. Pintasan Y, kita tahu pintasan Y ialah C. So, pintasan Y akan bersamaan dengan negatif 4. Settle. Itu sahaja cara dia untuk B. Okay. Macam je lah. Okay. Nombor 6. Sebab tadi kita start lambat sikit, so saya rasa kita tak perlu lama sangat kot macam saya nak bagi untuk kita lihat sekejap. So saya baca nombor 6, you guys terus buat. Nanti dalam tengah-tengah buat tu kita tengah rehat sikit lah. So dalam pukul 12, 5 minit lebih kurang, kita akan jawab sama-sama soalan nombor 6A. So sambil-sambil buat ni, kita sambil-sambil tu kita rehat sebentar. Baca. Okey, 6A. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Okey, itu pernyataan dia. Negatif 2 kuasa 2, negatif 8 kuasa 2 bersamaan dengan 64 ataupun punya kuasa 3 negatif 64 bersamaan dengan 4. Dituliskan akas bagi implikasi berikut.